Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Macam biasalah hari ini hari Isnin, permulaan hari buat setiap minggu. Hari ini 7 Jun 2021. Bersamaan? Ya Allah, saya lupa bukan hari Isnin, hari Selasa. Isnin hari ni. Isnin Semalam kan Saya tersalah hari. Maklumlah kita kan daripada fasa PKP ni, kita sampai dah terlupa sebab ada waktunya kita bekerja di rumah, ada waktunya kita di pejabat. Jadi kadang-kadang terlupa hari. Saya faham Marcella, saya faham perasaan tu. Tapi semalam bekerja ke? Semalam saya tak bekerja tu, saya terlupa tu. Lah kadang-kadang kita sebab kita bila bekerja di rumah tu kita tak tahu hari apa yang telah pun berlalu dan sebagainya, tapi hari ini sebenarnya hari Isnin. Hari Isnin bersamaan juga dengan 27 Syawal, kita dah berada di penghujung Syawal 1442 Hijrah. Mungkin mood raya tu dah tak berapa rasa kerana kita dah mula memasuki fasa yang baru sebenarnya. Ya, dan kita harapkan hari ini semuanya sihat dan ceria adanya dan terus mematuhi segala yang perlu dipatuhi, kawalan kendiri, voluntary lockdown dan sebagainya supaya dapat kita kekang sebaik-baiknya. Okey, 7 Jun ialah tarikh yang istimewa sebenarnya. Hari ini hari yang sangat istimewa. Ya, sebabnya kerana hari ini merupakan hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Ya, dan hari keputeraan rasmi ini ya disambut pada hari ini 7 Jun, dan kalau ikutkan hari keputeraan ini akan diadakan pelbagai acara lah. Acara upacara dan sebagainya, tetapi disebabkan PKP ini dan kita dalam fasa pandemik yang cukup mencabar ini, yang di-Pertuan Agong telah menitahkan bahawa tidak ada ataupun sebarang acara rasmi ditangguhkan buat masa ini. Betul, kerana kita melihatkan bahawa pada ketika inilah situasi pandemik yang melanda dunia ketika ini, segala aktiviti-aktiviti ataupun segala perayaan-perayaan yang kita rayakan sebelum ini terpaksa kita rayakan dalam cara yang begitu sederhana sekali. Ya, betul. Ya, apapun kita semua mewakili Malaysia hari ini, warga TV3 merafak sembah mengucapkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Kebadulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong atas segala yang telah pun dicurahkan sebagai pemimpin kepada negara yang berdaulat ini dan memastikan semua berada dalam keadaan baik dan sejahtera dan aman, dan kita doakan dipanjangkan umur dan dipermudahkan segala urusan mentadbir negara ni kan. Betul, dan kita tahu yang di-Pertuan Agong merupakan seorang raja yang begitu berjiwa rakyat sekali kan. Kalau kita melihat bahawa baginda seorang yang sentiasa turun padang, kalau ada berlaku sesuatu kan, pasti baginda orang pertama yang akan turun membantu rakyat jelata. Ya, dan kalau mungkin dahululah zaman-zaman kesultanan terdahulu kan, ataupun barangkali beberapa dekad yang lalu, susah untuk kita lihat kelibat Sultan Agong ataupun Raja berada bersama-sama dengan kita. Kalau ada pun mengurusi surat khabar dan TV, tapi sekarang ni kerana adanya media sosial, malah perkongsian dimuat naik oleh tuanku juga dapat kita saksikan sama-sama. Betul, kerana kita sebagai rakyat kita rasa begitu dekat sekali dengan tuanku kan. Kerana sebelum ini betul lah kita perlu memanfaatkan media sosial yang ada, kerana bukan saja tuanku, malah Permaisuri Agong juga begitu dekat sekali dengan rakyat, dan kita rasa bahawa kita melihat segala apa yang berlaku secara lebih dekat lagi. Ya, itulah dia. Jadi hari ini kita sama-sama meraihkan walaupun dalam keadaan PKP 3.0 ni, kita menghargai jasa yang telah pun dicurahkan oleh Kebadulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong dan juga serta dengan kerabat keluarga baginda, dan kita harapkan, kita doakan Malaysia akan terus aman dan sejahtera dan berupaya untuk mendepani pandemik ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita harapkan supaya pandemik yang berlaku ketika ini cepat-cepat pulih segera, bukan sahaja di Malaysia, di seluruh dunia, kerana kita fahamkan bahawa apabila terjadinya pandemik sebegini, banyak aktiviti-aktiviti sosial, ekonomi dan sebagainya tergendala. Jadi kita harapkan semuanya segera pulih. Kita nak cakap guna pelitup muka dia pun mencabar, betul tak? Betul. Dia agak sukar sedikit untuk kami bercakap dengan pelitup muka yang ada. Dan ini baru satu pelitup muka kita guna, dan sekarang disarankan untuk menggunakan 2 pelitup muka. Ya, double masking kalau berada di tempat sesak dan kalau anda perlu berada di tempat sesak. Tapi apapun, inilah antara cabaran yang harus kita lalui. Seperti yang kita sebutkan, adakan penjarakan fizikal dan sebagainya. Elakkanlah perkara-perkara yang tidak diingini. Dan ada juga yang pergi berjudi lah, macam-macam. Itu menjalankan aktiviti secara sembunyi-sembunyi ni. Ingat orang tak perasan, orang tak boleh tahu kan. Pasti orang tahu kan. Itulah dia. Dan lagi satu, kalau bersebut pasal judi dan sebagainya kan, Eli, ini yang orang tak perasan. Okey, saya perasan melihat satu hantaran di Facebook rakan saya, bila mana beliau mengatakan bahawa kalau kita lihat sekarang aktiviti sosial, aktiviti jogging, riadah dan sebagainya dibenarkan, tetapi ada yang mengambil kesempatan tu, Eli. Ada yang pergi jogging, bawa anak sekali,
tolak stroller sekali. Itu satu saya kira sikap yang tidak cakna dan sikap pentingkan diri sendiri. Kalau di tempat yang sesak memang tidak boleh dibenarkan lah. Jadi kita faham-faham dengan situasi ini. Okey, jadi ini kami kongsikan sikitlah gambaran kepada anda semua ya. Apa yang berlaku sekarang ni, cabaran yang kita lalui. Jadi kita harapkan masing-masing ambil tanggungjawab sebab kita jaga kita ni bukan kita fikir senang je. Kita jaga kita ni bukan hanya kita marah orang. Kan? Tapi kita kena lakukan sesuatu juga sebagai teladan kepada yang lain juga, terutama anak-anak kita. Betul. Okey. Salah seorang yang kita nak dapatkanlah perkongsiannya pagi-pagi ni. Biasanya kita buat hujung siaran kan? Sekarang kita ada sedikit perubahan lah untuk penonton kita. Selalunya kita buat segmen ni pastinya di hujung siaran. Tapi kali ini kami nak bawa segmen ini ke awal siaran untuk anda lebih lagi tahu. Macam kata orang tu pagi-pagi tu, kita warm up lah sikit dengan something yang macam... Saya kan sampai sekarang kagum dengan nama beliau. Ini orang ni dah berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Khabar baik, Aisyah Retno. Pagi-pagi ceria, bertenaga muka dia. Itulah dia. Ini di luar rumah ke macam mana? Betul, ni kat balkoni ni. Wah. Patut lighting on. Matahari pagi. Patut lighting on point Betul. Pandai dia cari lighting kan. Lepas tu kalau sebut pasal background ni, saya tertarik kat belakang tu. Aisyah melukis ke? Sebenarnya dulu pernah lah juga melukis. Lepas tu ni sebenarnya jadi macam untuk tripod. Kalau buat cover. Berguna juga ni. Dia multitask ni. Ini ke pendekatan yang klasik ni, gunakan easel sebagai tripod ni. Okey. Jadi betul. Sekarang ni kalau boleh kita nak tahu apa aktiviti yang anda lakukan sepanjang PKP ni selain daripada buat cover lah ataupun menyanyi secara dalam talian. Betul. Jadi aktiviti Aisyah sepanjang PKP ni sebenarnya kalau kita macam betul-betul fikir, meditate, banyak sebenarnya benda kita boleh buat kat rumah. Kita boleh cat dinding-dinding sebab Aisyah baru saja pindah rumah. So banyaklah kerja yang Aisyah boleh buat. Lepas tu macam tolong ibu lipat baju ke. Lepas tu Aisyah kan kat rumah ada 26 kucing semua. 26? 26. Banyaknya. Betul. Jadi adalah aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat berkenaan dengan kucing-kucing Aisyah. Gitu. 26 kucing. Saya begitu tertarik dengan orang yang begitu pandai membela kucing sampai 26 ekor kucing kat rumah. Macam mana nak jaga tu? Itulah dia. Kalau seekor pun saya pun kagum. susah kan? Ya. Ini 26 ekor ni macam mana? Itu kita kena tanya my mum. Dia pro biasa. Maknanya ni aktiviti ataupun hobi ibu lah membela kucing ya? Ya, keluarga lah. Lama-lama semua empat-empat suka. Okey. Main dengan kucing. Ni, apa ni Aisyah, kalau kita nak tanya kan, 26 ekor tu hafal tak nama seekor-seekor? Ui, satu minit mungkin akan ambil masa. Okey. Tapi kalau tengok yang mana satu, tahulah. Yang mana saya tahu. Tapi kebanyakannya warna semua lebih kurang sama. Warna grey sebab breed semua sama. Breed semua sama? Betul-betul. Breed semua sama. Breed Persian namanya. Jadi kena betul-betul lah. Kalau makan semua berkerumun satu, akan panggil Kak Zaiski, Tante. Macam tu kan. Berubah terus suara. Okey. Biasalah. Tiba-tiba jadi mak-mak kan kalau ada bela kucing ni kan. Okey Aisyah, ada 26 ekor kucing. Macam mana cara Aisyah pelihara tu? Macam Aisyah sendiri ke yang bagi makan ni? So bagi makan semua, of course kita 20 kucing. Kita tahu semua empat keluarga. Aisyah ada 4 keluarga, ada adik, ada kakak, Aisyah kakak, lepas tu my mum dengan my dad. Semua kena bekerjasama sama-sama. So my mum bagi makan, and then Aisyah pula bersihkan dia punya litter, and then adik Aisyah pula macam jagalah macam mana kalau diorang tu keluar ke kan, keluar rumah. Sebab rumah Aisyah ni kira macam pagar dia agak luas, jadi kena hati-hati. Kalau kucing kan kadang-kadang dia suka lari mana-mana kan, so kena jaga. My dad pula pantau-pantau macam itulah. Itu pasal kucing Eli. Tapi sebelum tu nak tanya juga, bila masing-masing ada tugas dan tanggungjawab masing-masing kan, ada jadual ke, ada roster ke hari ni bersihkan litter, cat litter hari lain, ataupun masing-masing faham sendirilah? Dia tak ada schedule, tapi ada alarm daripada my mum. Kak, bersihkan. Okey. Wajib tu setiap hari. Guru besar. Bersihkan dah Kak, bersihkan cepat Kak kotor. Guru besar sekarang dia tengah tengok juga ni. Kak, bersihkan Kak. Berani dia cakap guru besar macam tu. Okey, Aisyah, kalau tengok dekat Instagram Aisyah kan selalu buat challenge. Okey, sekarang ni challenge terbaru yang Aisyah buat apa?
Betul, Alhamdulillah Aisyah baru saja rilis lagu seminggu yang lepas bertajuk Nukilanku untuk OST drama Akasia TV3 Masih Ada Rindu, dan challenge tu Aisyah buat is Nukilanku Challenge. Okey. Yeah. Okey, challenge tu macam mana? Sebab setengah orang ni yang dah biasa challenge pantang tunggu. Betul. Apa saya single akan tunggu challenge kan? Okey, kali ni So, kepada yang mungkin tak tahu apa challenge dia. Kali ni challenge dia mungkin bagi Aisyah personally agak mencabar sebab dia macam agak high note, lepas tu ada buat macam running notes macam tu. So kalau nak Aisyah buat demo, Aisyah cubalah. Aisyah Boleh. Ini tak ada auto tune semua Bismillah. So demonya berbunyi begini. Okey. Ellie nak cuba ke? Saya rasa cabaran ni Aisyah seorang setakat ni yang mampu buat. Kalau kita challenge ni kan, kalau kita macam rakam awal dulu lepas tu kita macam lip sync ke, kira tak? Boleh lah, asalkan buat Aisyah. Asalkan buat. Asalkan buat. Okey, kita boleh buat nanti. Betul. Wah, bagusnya. Apatah lagi buat menyanyi macam ni di balkoni pagi-pagi, betul-betul mempersonakan orang yang duduk pagi-pagi, jiran-jiran sebelah lah. Boleh lah. Boleh lah, Ellie. Ya. Tahu mesti nak buat ni. Tak ada. Saya tak pandai benda ni. Macam mana nak Boleh nampak tu, lip sync lah. semangat tu ada. Boleh nampak tu. Dah Marsila ni dia cakap itu tuan-tuan, kejap lagi dia buat. Tunggulah nanti dia akan tag Aisyah. Okey, jadi ini salah satu lagi OST ataupun runut bunyi untuk drama kan. Jadi bila diberikan lagu yang dikaitkan dengan OST drama ini ataupun drama, apa yang Aisyah rasa? Adakah seronok ataupun sentiasa menantikan lagu tu nak dijadikan OST untuk drama? Jadi of course rasa seronok tu every time Aisyah release lagu akan selalu ada. Lagi-lagi lagu ni hasil lirik tulisan Aisyah sendiri sepenuhnya. Jadi perasaan tu lagi nerve-wracking, rasa lagi macam very overwhelming sebab dulu lagu Cinta Denganmu hasil nukilan Kak Emilia dan juga Farouk. Kak Emilia tulis lirik Aisyah, dan kali ni Aisyah diberi peluang untuk tulis lirik sendiri sebab selalunya Aisyah, Abang Farouk memberi tugasan untuk Aisyah menulis lirik untuk lagu orang lain. This time untuk tulis untuk lagu diri sendiri. So rasa dia memang sangat attention, dan tapi Alhamdulillah apabila tahu lagu tu menjadi runut bunyi untuk OST Masih Ada Rindu, rasa dia sangat excited. So setiap episod selalu tengok lah macam bila lah lagu nak keluar. Lepas tu bila keluar record kan, ibu record. Walaupun lagu tu dah tahu masih record juga. Okey Aisyah, dia punya ibu punya energi tu. Ya, energi tu yang penting, sokongan ibu tu yang penting tau. Okey, Aisyah selain daripada menulis lirik untuk lagu sendiri, Aisyah juga difahamkan ada menulis lirik lagu untuk Anwar Zain. Anwar Zain tu Aisyah. Anwar Zain tu. Macam mana cabaran dia? Bagus. Beremang bila dengar apabila Abang Farouk macam ada teks Aisyah, Aisyah nak tak buat lagu untuk ada seseorang ni. Lepas tu Aisyah seseorang siapa? Dia legend. So Aisyah macam okeylah buat Anwar Zain. Terus macam, Alhamdulillah diberi peluang untuk tulis untuk legenda seperti Anwar Zain. Dan bila Aisyah masuk studio pun, beliau sangat humble, beliau sangat menerima pendapat orang-orang baru seperti Aisyah, dan memang seorang legenda, seorang penyanyi yang kita have to look up tu lah. Okey, sikit dah tadi Aisyah sebut bila tulis lagu untuk orang tu tak ada masalah, tapi bila tulis lagu sendiri untuk rasa macam mencabar tension sikit kan. Kenapa? Padahal patutnya kalau tulis lagu untuk diri sendiri lagi seronok lah, lagi senang. Sebab kita tahu diri sendiri kan. Sebabnya apabila kita dah memasuki menjejakkan kaki dekat studio tu, kita kena rasa apa yang kita tulis. Sebab sometimes kita macam mungkin kita tulis lirik macam kita bagi je lah penyanyi tu faham sendiri perception dia, tapi ni kita tulis lirik sendiri, kita kena faham sendiri apa makna-makna tersurat yang Aisyah tulis. Jadi untuk mendalami lirik tu, untuk menyanyikan apa yang Aisyah nak dalam otak Aisyah, minda Aisyah, ya itulah yang agak mencabar bagi Aisyah. Okey, pressure-nya lebih lagi lah bila kita tulis lirik untuk diri sendiri. Sebab bagi kita mungkin masa tulis tu kita dah zahirkan, tapi nak diterjemahkan kepada nyanyian tu jadi mencabar. Faham ni, faham. Faham begitu memahami sekali Okey Aisyah, last word lah untuk semua peminat Aisyah. Kalau nak dengarkan lagu Aisyah yang terbaru ni bagaimana, dan kalau nak ikuti Aisyah di Instagram pada yang belum tahu lagi bagaimana? Last word, terima kasih banyak-banyak semua, terutama Aisyah punya fan club Aisyah Licious yang tak putus-putus support Aisyah. Dan jangan lupa untuk siapa yang belum sempat untuk dengar lagi lagu Aisyah, boleh dengarkan di semua digital streaming platforms
dari kat YouTube sekarang lirik video. Tapi sebab kita sekarang ada PKP, jadinya kita ada lockdown, belum sempat lagi untuk buat music video. InsyaAllah di masa hadapan kalau ada rezeki. Dan juga jangan lupa follow Aisha @AishaRetno02 dan Aisha Retno di semua Aisha punya streaming platform. Dan stay safe guys. Dan sahutlah cabaran lagu. Challenge tadi tu kan? #Nukilanku Challenge. Okey, selamat maju jaya kepada Aisha Retno. Terima kasih. Dan Terima kasih. menjaga 26 ekor kucing bersama keluarga. Nanti kalau nak boleh Roger. Boleh. Boleh ke? Tiba-tiba. Okey. Terima kasih banyak. Okay, bye-bye. Bye, Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Aisha Retno. Tapi itulah pagi-pagi ni kalau nak buat video call, elok di luar menghadap matahari. Betul, cahaya matahari pagi tu. Dapat vitamin pun ya. Vitamin pun ya, cantik pun Pencahayaan juga. pun on point kan. Biasa buat. Eli, kita ada nak promo, nak dipersembahkan kepada penonton kita. Ya, betul. Okey, jom. Kita saksikan dululah. Ceritanya. शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। We have to get this stopped. I love it. ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। स्पेशलिस्ट? यस सर। राधे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। Okey, baik, itu berita gembira buat semua peminat filem Bollywood, khususnya peminat hero Bollywood Salman Khan. Anda boleh menyaksikan filem penuh aksi beliau Radhi, Your Most Wanted By ditonton sinema. Dan untuk pengetahuan anda semua, filem ini telah berjaya memecah rekod dengan kutipan 4.2 juta tontonan pada hari pertama tayangan di India. Banyak tu. Lepas tu dan trailer filem ini juga mendapat 46 juta tontonan. Ya, betul. Dan siapa yang bergandingan dengan beliau? Ada pelakon jelita Disha Patani yang semakin menempa nama dan pastinya hero dia kita tengoklah siapa kan. Tapi saya suka bila tengok trailer ni yang dah mengundang 46 juta penonton ni. Dia bila bawa kereta ataupun pacuan Pak Roda tu mesti akan ada aksi yang luar biasa. Aksi yang kita tengok, wow. Itulah dia. Jadi nantikan sama-sama ataupun jangan lepaskan kesempatan untuk menonton The Most Wanted By di cinema.tonton.com.my dengan hanya RM15 saja. Jadi kalau tak sempat, kita kan sekarang tak boleh tengok tonton wayang kan di panggung kan. Jadi inilah kesempatan nak tengok. Inilah kesempatannya untuk kita mengisi masa lapang yang kita ada dengan menonton di cinema.com.my kan. RM15 sahaja. Dan kita nak saksikan video muzik persembahan daripada Aisha Retno. Sama-sama kita saksikan. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, Hidup menunggu kau menari
Malaysia hari ini dan kita ada satu lagi kisah inspirasi pagi-pagi ni. Ya, kalau lah misal kata seorang tu anak-anak kita ke adik kita yang masuk sekolah seperti Royal Military College dan sebagainya kan, yang memang bercita-cita untuk menjadi angkatan tentera kan. Tapi tiba-tiba diberi peluang pula untuk masuk akademi di luar negara. Wow. Pastinya itu satu pencapaian yang begitu membanggakan. Tak semua orang berpeluang tahu Eli untuk kata orang tu melanjutkan pelajaran di akademi tentera, lebih-lebih lagi di Amerika Syarikat. Ya, betul. Kita ada dua orang yang nak kongsikan tentang kejayaan mereka ni dicungkil untuk memasuki menyertai akademi ketenteraan di Amerika Syarikat ini. Nak tahu lebih lanjut, mari kita saksikan bingkisan ini. Akademi Tentera Amerika Syarikat, sebuah pusat latihan ketenteraan antarabangsa yang meliputi aspek akademi, fizikal dan ketenteraan. Berpangkalan di West Point, New York, akademi ini mula ditubuhkan pada tahun 1802 dengan 4 latihan ketenteraan disediakan, antaranya Akademi Tentera Laut, Akademi Tentera Udara, Akademi Pengawal Pantai dan Akademi Laut Mercan. Menurut Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, kekuatan anggota pelatih seramai 4,300 hingga 4,500 kadet bagi setiap akademi, dan tahun ini sahaja hampir 1,200 kadet merupakan ambilan baharu. Daripada jumlah itu, 2 kadet Malaysia telah berjaya dipilih untuk menjalani latihan ketenteraan di Amerika Syarikat. Muhammad Khairil Adha Muhammad Khairi bakal menjalani latihan di Akademi Tentera Udara di Colorado Springs, Amerika Syarikat, dan Nicholas Ong Yonsen bakal menjalani latihan di Akademi Tentera Laut di Annapolis, Maryland, Amerika Syarikat. Dua pemuda ini mendapat perhatian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menzahirkan ucapan tahniah buat kejayaan mereka. Baginda juga menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada kedua-dua kadet ini dalam menimba ilmu dan memasyhurkan nama negara. Itu dia sedikit penerangan kan mengenai Akademi Tentera di Amerika Syarikat yang mana 2 orang rakyat kita, pelajar kita diterima untuk memasuki akademi tersebut. Dan hari ini Eli, kita akan bersama dengan mereka. Dah pernah bersama kita. Syabas diucapkan kepada 2 anak muda ini. Yang pertama ialah yang di atas tu ialah Muhammad Khairil Adha Muhammad Khairi, pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, dan juga di bawahnya ialah ataupun di yang skrin di bawah itu ialah Nicholas Ong Yong Shen, pelajar Maktab Tentera Diraja. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Waalaikumsalam bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini senyuman yang tak lekang lagi dari dari wajah Nicholas ni dan juga Khairil ini. Ya, pastinya masih lagi macam dah terima kenyataan dan kalian akan bersama-sama dengan Akademi Tentera di Amerika Syarikat ni? Ke masih lagi rasa macam mimpi lagi? Macam mimpi ke ni? Ya. Terima bang. Terima dan siap sedia. Ya, dah terima seadanya. Oh, bagusnya. Okay. Hampanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pastinya ramai kan penonton kita, mungkin anak-anak muda yang sedang menonton Malaysia hari ini ingin tahulah bagaimana kalian berdua berjaya untuk memasuki Akademi Tentera. Mungkin ada prosedurnya dan sebagainya. Bagaimana? Khairil mungkin nak jawab dulu. Silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali terima kasih kepada Malaysia hari ini, TV3 kerana sudi menunggu saya pada pagi ini. Saya Kadet Muhammad Khairil Adha Muhammad Khairi menjalani latihan di Akademi Latihan Ketenteraan dan Pendidikan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Lepas masuk ke dalam akademi ini dan universiti ini, barulah kita boleh berpeluang untuk ke luar negara, ke Akademi Amerika Syarikat. Dan akan lalui pelbagai temuduga dan ujian, contohnya ujian bahasa dan ujian fizikal, ujian fitness. Khairil, ujian yang dijalankan tu berapa lama tempohnya? Daripada awal pemilihan dulu, sejak mula-mula dulu dekat 6 bulan. Oh, 6 bulan. Okey. Apa antara ujiannya? Sebab ada fasa-fasa dia.
Mula-mula akan ada temu duga dengan pegawai-pegawai. Okey. Kemudian bila dah lepas temu duga, kita akan buat ujian bahasa. Dipanggil ujian SAT. SAT, okey. Aptitude Test. Okey. Ya, lepas dah lulus ujian tu, kita akan buat ujian physical fitness test. Fitness test. Dan akhir sekali akan temu duga di Kedutaan Amerika Syarikat. Okey. Okey, kalau rasa fitness test ni kalau dah dapat dua-dua ni memang fit betul-betul lah ni kan. Tengok segaknya kedua-duanya. Okey, Khairil dari orang Perak orang Taiping ya? Betul bang. Ya, okey. Manakala Nicholas pula orang Puchong ya, Nicholas? Ya Dan. Ya, Saya okey. orang Puchong. Oh, panggil tuan. panggil Macam tuan. staff pula. Okey. Nicholas katanya graduan RMC. Betul. Maknanya memang bercita-cita untuk menjadi tentera daripada usia muda lah ya? Betul kan? Sama juga dengan kadet Khairil. Pasal untuk mendapat jemputan ke United States Naval Academy. Sama juga fasa semua. Ya. Tetapi saya memasuki Royal Military College RMC dengan melalui fasa yang sama. Okey. Okey, baik. Saya nak tahu mungkin antara Nicholas boleh kongsikanlah kepada kita semua antara cabaran-cabaran yang paling besar sekali sebab bukan mudah nak memasuki Akademi Tentera dan nak masuk ke Maktab Tentera Diraja juga adalah sesuatu yang sukar. Jadi Saya bagaimana? Tak lepas tu. Tak lepas? Dulu saya tak lepas. Oh. Macam mana? Ini untuk inspirasi kepada anak-anak yang muda kan? dah masuk Okey, sekolah. yang ni dah tak muda yang dah lagi, tu tak jangan. apalah. Ya, Nicholas ya. Okay, so cabaran saya rasa mesti ada. Terutamanya kalau saya memasuki Maktab Tentera Diraja, saya perlu mengimbangi antara akademik saya untuk SPM, iaitu kunci kejayaan kepada semua pelajar di Malaysia. Ya, betul. Dan juga aktiviti ketenteraan yang ditawarkan di Maktab Tentera Diraja. So kalau waktu ada juga temu duga yang bertembung dengan trial saya. Ya. So dia agak membebankan, tetapi dengan dedikasi, dengan ketabahan yang ada, Ya. semua rakyat Malaysia boleh buat juga. Ya, kalau kita tengok pencapaian Nicholas kan, katanya tamat pengajian sebagai valedictorian, kemudian menerima anugerah Director of Studies Award di RMC. Maknanya Bukan calang-calang. bukan calang-calang ni akademik dah tak ada masalah dah ni ya. Betul lah. Tahniah. Okey, saya nak tanya kepada Khairil pula, Khairi. Kabarnya anda seorang saja dalam keluarga yang menyertai ketenteraan ni ya? Betul bang. Ya. Kenapa? Jadi inspirasi dia datang daripada mana? Katanya sebab biasanya kalau mak ayah ke datuk ke berdarah tu Kita mesti akan mengalir. akan nak, ya, kan? betul. Ini macam tak ada orang dalam keluarga. Jadi dari mana inspirasi tu? Sebenarnya dari sekolah rendah lagi, saya pernah tengok Jet Pejuang. Jadi Okey. saya tertarik untuk jadi seorang pilot. Jadi Okey. di situlah mula pupuk semangat untuk masuk tentera ni bang. Okey. Jet pejuang mana tu Pak? US ni banyak jet pejuang sebenarnya kan? Tapi saya nak berjasa untuk negara sendirilah. Ya, okey. Satu semangat Bagus. yang anak muda yang sangat perlu kita contohilah. Betul. Nak membantu negara, nak berjaya untuk negara dan merealisasikan impian dia. Kalau Nicholas sendiri, inspirasi macam mana boleh terfikir untuk menjadi tentera ni? Kerana memasuki Maktab Tentera Diraja, kami telah terdedah dengan kehidupan sebagai seorang pegawai, sebagai seorang tentera di Malaysia. So, pendedahan yang sangat bagus untuk semua pelajar di Maktab Tentera Diraja. Juga kerana banyak aktiviti ketenteraan seperti kem tahunan, macam yang gambar itu, saya pergi OBS, ada program pertukaran dengan Thailand. Okey. So memang menarik kehidupan di Maktab Tentera Diraja dan pelbagai aktiviti ketenteraan telah ditawarkan untuk memupuk minat
untuk memasuki tentera. Ya, kita kan kalau ada kawan-kawan dalam kalangan pelajar atau graduan MTD kan atau RMC ni, kita tahu mereka macam mana. Memang nampaklah macam daripada Nicholas ni kita tahu ini dari RMC ni. Okey, kalau kita lihat daripada visual ataupun pengetahuan kita sedikit sebanyak tentang Akademi Tentera di Amerika Syarikat ni, barangkali kita tak nampak sangat gambaran. Kalau ada pun daripada filem-filem kan yang kita tengok macam mana latihan dijalankan. Apa expectation kalian ni? Mungkin Khairi boleh kongsikan sedikit apa yang dijangkakan akan dilalui? Yang saya berjangkakan, dan saya tahulah saya akan apabila tiba sana akan menjalani latihan asas kadet selama 6 minggu. Okey. Itu asas lah, itu untuk training saja, belum masuk akademik lagi. Okey. Lepas habis 6 minggu tu barulah saya akan start akademik dan dalam masa yang sama latihan ketenteraan. Baik. Okey. Maksudnya mereka yang menyertai Akademi Tentera ini perlu mempunyai fizikal yang kuat semestinya dan mental pun kena kuat kan? Mental pun kena kuat. Ya. Nicholas, apa expectationnya? Sama juga dengan pegawai kadet Khairil. Ada 6 minggu latihan asas kadet. Lepas tu saya juga menjangkakan tubuh badan saya akan lebih kuat kerana banyak aktiviti fizikal yang akan dilakukan setiap hari. Ya. Okey. Dan pastinya berjauhan daripada keluarga tu dah tak ada masalah sangat bagi kalian dua Dah biasalah. Betul. Ya. Okey, alhamdulillah. Itulah kan, nak tak nak perlu berjauhan dengan keluarga dan sebagainya dalam usaha untuk kita merealisasikan impian kita. Betul. Okey, kepada yang menonton ni, khususnya anak muda yang kita tengok bila mempunyai inspirasi atau aspirasi untuk menjadi tentera seperti kalian berdua, apa yang boleh dipesan kepada mereka? Khairil mungkin boleh mulakan? Okey, pesanan untuk yang ingin sertai tentera. Ya. Bagi belia sangatlah dialu-alukan. Prepare mental dan fizikal. Bila dah masuk dalam ni, buat sehabis baik dan jangan fikir untuk berhenti. Fikir mengapa kita mulakan semua ini. Ya. Untuk kedua ibu bapa dan negara yang tercinta. Okey, itu dia. Nicholas sendiri? Kalau orang lain boleh buat, kita pasti boleh buat. Betul. Ya, betul. Ya. Nicholas? Saya ingin berpesan bahawa tiada yang mustahil. Kalau anda ingin, kejayaan setinggi mana pun anda boleh capai. Betul. Sky is the limit. The sky is the limit. Ya. Okey. Bila Khairil dengar Nicholas cakap itu, maybe the sky is not the limit. Akan ditakluk awan biru tu. Okey. So satu di awan, satu di lautan. Betul. Ya. Mereka berdua. Ya. Syabas kepada kedua-duanya. Kita doakan yang terbaik ya. Selamat maju jaya. Masih. Okey, jaga diri. Itu dia. Saya tertarik sekali dengan pesanan Nicholas tadi. SPM sangat penting. Penentu segalanya. Betul. Okey, itu dia Muhammad Khairil Adham Muhammad Khairi, pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, dan juga Nicholas Ong Yong Shen, pelajar Maktab Tentera Diraja. Syabas kepada kedua-duanya ya, mendapat tempat dari ribuan yang menyertai kan pemilihan tersebut. Ya, dapat terpilih. Cemburu saya ni. Sebab Eli dulu bercita-cita nak jadi tentera. Tapi macam jangan. Okey, tapi kita ada perkongsian lagi untuk penonton kita. Kita ada visual untuk dimainkan atau bagaimana? Okey, kita nak pesan kepada anda semua untuk menyaksikan segala keperitan dan juga dugaan yang dihadapi oleh Siti Asmida. Siapa Siti Asmida ni? Dalam usahanya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya menerusi drama terbaru dalam slot Diandra, Madam E-Wallet. Madam E-Wallet ya. Yang dibintangi oleh Ziana Zain ada, Ning Baizura ada, Zul Huzaimi ada, Anas Rizwan, Enot dan ramai lagi. Mulai bila? Malam ini di TV9 Isnin hingga Khamis 8.30 malam. Dan kita juga boleh saksikan di My Freeview 109. Ya, tajuk drama kita sekarang dah Madam E-Wallet. Ada E-Wallet dah sekarang. Yelah, sejajarlah dengan peredaran zaman kan. Itu dia. Jangan lupa saksikan malam ni.
Dan siapa sangka Zainal Zain berlakon drama. Itulah, dan dibarisi oleh pelakon-pelakon yang kita boleh kata top star lah dalam ni. Betul. Bukan calang-calang. Okey. Okey, baik. Itu untuk drama slot Diandra, ya, Madam E-Wallet 8.30 malam di TV9 dan juga di saluran My Freeview 109. Kita nak berehat seketika, selepas ni nak cerita tentang sesuatu yang sangat-sangat penting. Betul, kita untuk ada tiba mengenai, kita semua. Betul. Yap. Pastikan kalau anda nak tahu apa yang akan kami kongsikan, terus setia bersama kami di Malaysia hari ini. Ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah melalui Didik TV KPM, pendidikan maya yang meliputi kurikulum kebangsaan, dikendalikan oleh guru-guru berpengalaman untuk murid-murid prasekolah, rendah dan menengah. Pembelajaran kini lebih menyeronokkan. Bila-bila masa, di mana jua. Hanya di NTV7. Didik TV KPM. Kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami saat jam 8 pagi tadi. Baik, kita dah ke segmen seterusnya. Ini mengenai Didik TV KPM, di mana kita tahu mengenai pengorbanan guru-guru ketika pandemik melanda, apatah lagi ketika PKP 3.0 ini dilaksanakan. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan dulu mengenai berita yang pembukaan sekolah pada 13 dan 14 Jun nanti. Sama-sama kita saksikan dulu. Okey, tapi sebelum tu nak kongsikan kepada anda semua bahawa Didik TV KPM 3.0 ini, maafkan saya, maksudnya Didik TV KPM ini dilaksanakan ketika berlakunya tempoh pandemik yang melanda dunia ketika ini, di mana proses PDPR yang dijalankan memudahkan lagi pelajar untuk mengetahui dan membantu pelajar untuk terus berjaya. Dan kalau kita saksikan di sini, ini mengenai takwim persekolahan KPM 2021. Okey, dan difahamkan, okey, ini mengenai cuti pertengahan tahun yang bila dilaksanakan, dan seterusnya terdapat dua kumpulan A dan juga kumpulan B, di mana semua sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan juga sekolah ekspatariat yang berdaftar dengan KPM perlu melaksanakan PDPR di sepanjang tempoh ini. Jadi, dan ini juga Didik TV di mana diterangkan mengenai proses PDPR. Okey, dan seterusnya kita akan bersama dengan dua orang guru, iaitu Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah yang merupakan cikgu sejarah, dan seterusnya kita akan bersama dengan Cikgu Tuan Juhaida Tuan Muhammad Amin yang merupakan guru kimia, untuk bercakap mengenai pengorbanan dan juga usaha guru ketika pandemik COVID-19. Mungkin dah bersedia di talian ketika ini? Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik Cikgu. Kita nak tanyakan pendapat Cikgu lah mengenai pelaksanaan PDPR menerusi Didik TV KPM. Mungkin Cikgu boleh terangkan kepada kita semua. Okey, baik. Saya nak kongsikan satu benda berkaitan dengan Didik TV, rancangan Didik TV yang dilancarkan sempena dengan PKP, pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Jadi sebenarnya rancangan Didik TV ini merupakan satu usaha yang sangat baik bagi mengatasi masalah asas PDPR, iaitu kita dengar rungutan bahawa tidak adanya peranti, tidak adanya capaian internet yang memuaskan sehingga ke seluruh pelosok negara. Tetapi kita yakin bahawa lebih daripada 90% isi rumah di negara kita mempunyai peti televisyen di rumah masing-masing. Jadi Didik TV melalui televisyen ni satu usaha yang sangat baik supaya memastikan kita punya pelajar tidak ketinggalan. Okey, baik. Cikgu Tuan Juhaida, mungkin Cikgu boleh kongsikan antara pengorbanan Cikgu lah sepanjang pandemik bagi meneruskan pembelajaran anak-anak murid Cikgu. Okey, baiklah. Okey. Saya rasa apa yang saya buat ni turut juga dibuat oleh ramai guru di luar sana. Okey, antaranya yang boleh saya kongsi ialah contohnya kita para guru ni biasanya kita belajar lah. Okey, kita belajar banyak perkara baru, contohnya macam mana cara untuk kita buat juga PDP walaupun tak dapat bersemuka. Jadi mungkin menggunakan sidang video, Meet, Google Meet dan Zoom dan sebagainya lah. Okey, kemudian saya ada juga membeli gadget-gadget dan ABM.
merekod video sendiri untuk diberi kepada anak murid. Itu antaranya lah. Okey. Baik Cikgu Ridwan, kita tahu kalau sebelum ni proses pembelajaran dan pengajaran dijalankan secara bersemuka dan sebagainya. Jadi untuk mengajar murid-murid di hadapan kamera itu pastinya sesuatu yang baru buat cikgu-cikgu kan. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kami di Malaysia hari ini antara pengalaman cikgu lah mengajar murid-murid ini berhadapan kamera. Adakah sesuatu yang terlalu sukar untuk dilakukan ataupun itu satu pengalaman yang begitu baru bagi cikgu? Baik, kalau nak diikutkan pengalaman ya, memang betul lah macam yang dikatakan tadi, ini satu pengalaman yang baru buat kami guru-guru di Malaysia ni yang terlibat dengan Didik TV, kali pertama mengajar berhadapan dengan kamera. Selalunya kita berhadapan dengan murid dekat dalam kelas ya, jadi sebenarnya ianya satu benda yang boleh dikategorikan mudah, maksudnya kita boleh pastikan pelajar berada dalam kelas, tapi bila berada dekat depan kamera, ianya memang satu pengalaman yang baru. Saya ingat waktu mula-mula saya datang ke Didik TV dulu kita berada di set seawal jam 5.30 sebelum subuh kita ada kat sana. Sebab waktu saya rasa pukul 8 pagi ditemani dengan pegawai BPK yang membimbing saya selama ni dekat situ, iaitu Puan Rofia. Dia memang bawa saya. Jadi ia memberi satu pengalaman, dan cabaran sebenarnya adalah apabila kita mesti meminimalkan kesilapan yang berlaku sebab benda ni live. Jadi apatah lagi untuk subjek saya sejarah, kesilapan yang boleh jadi isu, dan kita mesti memastikan penyampaian itu mencapai kepada kumpulan sasaran dan apa yang kita nak sampaikan itu jelas. Dengan keadaan kita tidak bersemuka, ini satu cabaran. Dan untuk berhadapan dengan kamera memang bukan satu benda yang senang untuk kita nak berada dekat situ untuk buat. Bayangkan bukan satu bukan dua, tapi 3 kamera yang ada dekat depan muka. Kena bersiap dekat situ, kena pula macam cikgu-cikgu lelaki biasanya jarang ditacap-tacap muka. Betul. Ni. Tiba-tiba kena tacap pula. Tiba-tiba kena tacap kan, kena tacap kan dengan berbagai persediaan yang perlu dilakukan. Jadi satu cabaran yang baru dan bukanlah kerja yang senang untuk dilakukan. Baik. Sesuatu yang sukar apabila bukan sesuatu yang biasa kita lakukan kan cikgu kan? Okey, untuk Cikgu Juhaida pula kan, mungkin antara boleh cikgu kongsikanlah secara ringkasnya peranan penting sebagai seorang guru ni dalam menangani masalah pembelajaran di rumah cikgu. Okey, baiklah. Saya rasa sebagai guru memang kita kena sabar, ikhlas dan juga kreatif. Okey, especially terutamanya sekarang ni lah kita dah tak dapat menjalankan PDP secara bersemuka. Jadi untuk memastikan pelajar tu masih lagi bersama kita walaupun pembelajaran tu dilaksanakan secara dalam talian, jadi kita kena kreatif. Okey, cikgu-cikgu kalau murid yang tidak dapat mungkin dia menghadapi masalah akses internet dan sebagainya, biasanya cikgu-cikgu akan berusaha sedaya mungkin menghantar pautan untuk video pembelajaran, ataupun guru-guru juga menghantar modul dan buku kerja kepada murid, memberi lembaran kerja. Ada guru yang memang post kepada murid, ada yang pergi ke rumah pelajar dan sebagainya. Okey. Baik cikgu, saya sebagai penonton Didik TV KPM, saya melihat bahawa usaha ini adalah suatu usaha yang begitu murni, yang bagus untuk membantu pelajar pada proses PDPR di rumah ini. Pada cikgu sendiri, bagaimana cikgu melihat usaha Didik TV KPM ini? Mungkin cikgu boleh, Cikgu Ridwan? Saya melihat ini sebenarnya adalah satu usaha yang sangat baik. Bagi saya ianya satu keadaan yang adil untuk pelajar kita di luar sana. Kerana kita faham dalam keadaan semasa mungkin ada pelajar yang mengalami masalah dari segi penyediaan gadget untuk kelas di atas talian, capaian internet dan sebagainya. Macam saya katakan awal tadi, kita tahu bahawa lebih dari 90% daripada penduduk Malaysia, isi rumah di Malaysia mempunyai peti televisyen. Dan rancangan Didik TV sebenarnya bukan rancangan, dia adalah stesen Didik TV ni. Mana TV7 memang dah jadi Didik TV, betul? Memulakan suatu usaha yang sangat baik demi mencapai semua pelajar di seluruh Malaysia dan melalui platform yang pelbagai. Selepas disiarkan secara langsung di televisyen, boleh juga dicapai melalui talian di YouTube, di Facebook dan sebagainya. Jadi ianya menjadi satu kemudahan bagi kita mengatasi masalah keciciran, dan bagi saya ini satu usaha yang adil untuk semua pelajar kita di Malaysia. Okey. Baik, Cikgu Juhaida, mungkin Cikgu Juhaida nak kongsikanlah kepada kita semua mengenai manfaat untuk kita menonton Didik TV KPM ni. Selain daripada kita mendapat ilmu daripada program yang disiarkan itu, mungkin manfaat lain yang boleh Cikgu ceritakan.
Okey, baiklah. Sebab saya tengok Didik TV ni telah menjadi satu fenomena baru yang diterima oleh guru, murid dan juga ibu bapa serta masyarakat lah. Okey, jadi saya rasa memang dia banyak manfaat sebab selain daripada PDPR, jadi Didik TV ni adalah salah satu alternatif yang membantu untuk murid-murid semua golongan, okey, supaya tidak berlaku keciciran lah dalam mendapat hak untuk pendidikan kan. Okey, dan untuk mengurangkan jugalah defisit pembelajaran. Jadi bila di rumah dengan pemantauan ibu bapa dan sekiranya murid tu tidak dapat melihat siaran tu secara langsung, murid boleh ulang kaji dengan melihat balik pautan di channel Didik TV lah di YouTube kan. Okey, dan mereka boleh tengok berulang kali. Okey, dan ini juga adalah satu portal ataupun platform untuk guru-guru terus menabur bakti lah sebagai frontliners untuk bidang pendidikan. Okey, baik, betul. Itu antara platform yang boleh digunakan untuk guru-guru menabur bakti dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih banyak-banyak sesuatu perkongsian yang sangat bermanfaat buat semua penonton Malaysia hari ini. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Cikgu Muhammad Ridwan Abdullah yang merupakan guru sejarah Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur dan juga Cikgu Tuan Juhaida Tuan Muhammad Amin merupakan guru kimia di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Terima kasih banyak Cikgu. Itu dia, jangan lupa untuk saksikan Didik TV KPM di saluran NTV7. Baik, kita nak berehat seketika. Teruskan setia bersama kami di Malaysia hari ini. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Bantulah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden dan pahala berterusan menanti anda. Okey, kembalilah Malaysia. Itu dah kesungguhan penasihat Mahat Tahfiz Fatimah Az-Zahra untuk memastikan kita semua berkesempatan untuk melihat pembangunan institusi pendidikan yang sangat bagus ini. Kita nak bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail di talian sekarang untuk menceritakan lebih lanjut tentang apa yang sedang berlaku dari segi perkembangan dan sebagainya. Bercakap tentang Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun MTS FAS ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eli, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Ya, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersemangat Ustaz mempromosikan program ini. Alhamdulillah. Ya, memang. Ya. Okey Ustaz, sebagai permulaan ini kali pertama Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun ni sebutnya apa? MTS FAS ke atau apa sebutan ringkas? Ya betul, MTS FAS. MTS FAS. Okey. Kali pertama datang ke MHI, ya. Jadi nak ceritakan sikit latar belakang tentang MTS FAS ni, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penonton-penonton MHI yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya.
MTS FAS atau Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra merupakan sekolah tahfiz integrasi peringkat rendah dan juga menengah yang telah pun didaftarkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Dan kita di MTS FAS ni juga menekankan soal untuk nak melahirkan generasi khalifah yang berdaya saing, yang berkebolehan daripada semua aspek lah. Dan Alhamdulillah setakat ini kita sebagaimana telah pun diwar-warkan dalam platform yang lain sebelum-sebelum ini, kita dalam usaha untuk pembelian tanah seluas 3 ekar iaitu sejumlah RM 5 juta ringgit. Dan untuk tujuan itu juga kita dengan hasrat untuk nak memberikan prasarana yang lebih selesa kepada anak-anak generasi hufaz kita, yang kita menjangkakan tanah seluas 3 ekar itu dapat dibangunkan untuk memuatkan kurang lebih 1,000 warga di situ ditempatkan, insya-Allah. Itulah maknanya kita punya matlamat kita dan perkembangan setakat ini. Ya, saya tertarik dengan motonya, Nurturing Imminent Versatile Khalif ni, Ustaz. Hebat sungguh. Ya, betul. Ya, pastinya nak melahirkan global player ni, pemain antarabangsa ni yang boleh menjadi Al-Quran sampai penggerak dan juga mampu berdikari, berani dan punya daya saing yang tinggi. Okey Ustaz, tujuan program sumbangan MTS FAS ni, apakah saluran-saluran yang boleh orang ramai buat sumbangan mereka? Ini mungkin yang baru kali pertama mengetahui tentang program ini, silakan. Ya, baik. Penonton-penonton yang dimuliakan semuanya, bagi anda yang untuk kita sama-sama membantu usaha MTS FAS ini, sama-sama anda boleh sama ada berikan dari sudut direct debit ataupun potongan infak, zakat, wakaf secara bulanan pun boleh. Sebab untuk pengetahuan semua juga, MTS FAS merupakan penolong amil bertauliah pelantikan Lembaga Zakat Selangor yang melayakkanlah untuk MTS FAS ini menerima semua jenis zakat dan juga didaftarkan di bawah Perbadanan Wakaf Negeri Selangor. Jadi maknanya untuk penonton-penonton yang nak berwakaf, bolehlah menerusi pihak MTS FAS ini sendiri. Dan istimewanya lagi, bagi setiap zakat maupun wakaf yang anda berikan akan dapat resit pengecualian cukai di situ. Dan istimewanya bersama dengan MTS FAS ini, anda juga kita katakan bahawa dalam kita sama ada menunaikan zakat, wakaf ataupun dapat menyumbang infak, kita juga dalam masa yang sama membantu untuk melahirkan generasi Al-Quran yang semakin hari, kalau dunia hari ini makin mencabar. Zaman dulu pun ada cabaran dia, tapi takkan pernah sama dengan zaman sekarang ini. Tambahan pula dengan musim pandemik ni semua. Jadi saya kira kalau mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, macam mana ni musim susah ni, macam mana kita nak menyumbang? Sebenarnya di sinilah pentingnya satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mana baginda Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Kata Nabi, Allah akan tolong hambanya selagi mana hambanya tolong saudaranya. Itu. Ini satu jaminan daripada Allah dan Rasul. Siapa-siapa yang nak Allah tolong dia ni musim-musim susah ni, maka tolonglah saudaranya, tolonglah usaha-usaha hamba-hambanya itu, saudara-saudaranya. Maka itu adalah syarat untuk mendapat bantuan Allah. Jadi mungkin tadi ada imbasan QR yang mungkin anda boleh jadikan dia sebagai laluan mudah untuk anda nak transfer ataupun anda nak berikan sumbangan infak ataupun nak berzakat pun boleh, nak berwakaf pun boleh. InsyaAllah wakaf, zakat ini semualah yang akan jadi pendinding penghalang kita daripada azab api neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, mudah-mudahan. Okey Ustaz, pastinya kalau yang tertarik untuk buat sumbangan ni kan, mau mengetahui lebih lanjut perinciannya mengapa MTS FAS ni perlu dibantu, apa lagi yang boleh dikongsikan? Ya, baik, terima kasih. Penonton-penonton semua, sekarang ni kalau kita lihat MTS FAS sangat giat dengan usahanya yang pelbagai. Macam sebelum ni saya dipahamkan, kalau mungkin dalam tempoh stay at home ini, ada juga program-program yang dilangsungkan menerusi atas talian. Maknanya MTS FAS ni bukan sekadar nak mendidik warganya sahaja, tetapi seluruh masyarakat untuk dapat manfaat sama. Jadi usaha ini tak akan dapat diteruskan kalau sekiranya sumbangan dan dana itu tak dapat nak dikumpulkan. Jadi untuk pengetahuan semua juga, dalam usaha MTS FAS nak beli tanah seluas 3 ekar yang saya sebutkan tadi itu,
sampai setakat ni satu jumlah yang tak pernah disangka lah, orang putih kata apa, unsangkerable ayatnya tak pernah disangka. Maknanya sokongan daripada penonton-penonton semua, alhamdulillah setakat ni kita telah berjaya mengumpul RM3 juta. Alhamdulillah. Berkat sokongan dan doa dan juga sokongan daripada penonton-penonton semua selama ini, alhamdulillah. Dan saya juga ambil kesempatan ni nak mendoakan semua para penyumbang, pewakaf, semoga anda diberikan umur yang panjang, kesihatan yang baik dan juga segala apa yang anda lakukan diberkati Allah. Itu dia. Ya, bila kata sumbangan dah sampai 3 juta, maknanya sambutan tu luar biasa Ustaz ya? Alhamdulillah Ali. Sebab kita fikir mungkin barangkali kita tak buat masa ini kita tak dapat nak melaksanakan umrah ataupun tak dapat pergi melancong. Duit ada. Betul. Jadi orang mencari saluran tu. Jadi kita sangat-sangat mengajak penonton semua agar tidak dibazirkan duit tersebut ke arah yang tak sepatutnya. Marilah kita halalkan sumbangan kita tu untuk dana pembangunan, malah untuk pembelian tanah untuk MTS Mahat Hafiz Sains Fatimah Az-Zahra ini, kerana ia insya-Allah akan buatkan menderu-deru pahala kita tak kala dikubur nanti. InsyaAllah. Saham akhirat kita ya. Itulah dia. Keluasan 3 ekar ni dan boleh menempatkan 2,000 pelajar. Ini bukan cadang-cadang Mahat Hafiz ni Ustaz ya. Mahat Hafiz Sains lagi. Betul. Ya, kita doakan terus mendapat sambutan yang hebat dan dipermudahkan segala urusan dan akhirnya terzahirlah sebuah Mahat Hafiz integrasi yang cukup luar biasa ini. Ustaz Ilyas, terima kasih banyak-banyak sudah bersama kami. Ya baik, sama alhamdulillah. Ya, jaga diri. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ilyas Ismail, penasihat Mahat Hafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. Jadi ialah kepada kita yang ada kesempatan ya dan juga kewangan ataupun kemampuan ni bolehlah menghulurkan bantuan. Ini satu perkara yang sangat-sangat diraikan. Kita bicara tentang pendidikan anak-anak kita dan juga masa depan mereka, macam-macam pendekatan boleh dilakukan dan Mahat Hafiz Sains Fatimah Az-Zahra antaranya untuk dibangunkan. Okey, Malaysia hari ini nak berehat seketika. Selepas ini kita nak ceritakan tentang satu perkara yang ditularkan di media sosial oleh kalangan kaki tangan kesihatan tentang peri pentingnya kita mendepani wabak COVID-19 ini, antara lain adalah situasi bagaimana menidurkan pesakit dan kenapa ia perlu dilakukan dan apakah kaedah dan sebagainya. Kita harus faham supaya kita cakna dan kita lebih mengambil berat tentang situasi yang melanda negara kita sekarang ini. Semuanya di Malaysia hari ini seketika nanti. Assalamualaikum. Saya Laskar Kelas 2 TNL Muhammad Zain Mashraf. Semangat politik yang ada pada kami adalah penting demi memastikan keselamatan negara. Semangat politik anda juga penting buat negara. Ia dapat ditunjukkan dengan memastikan diri anda selamat terlebih dahulu dengan vaksinasi. Sayang diri anda dan negara dengan pastikan anda divaksinasi. Saya juga akan mengambil vaksin. Ingat, lindung diri, lindung semua. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan di penghujung ataupun blok terakhir ni kita mungkin ramai yang tanya kepada kita lah. Apa cerita surat khabar hari ni ya? Sebab selalunya kita letak surat khabar ni di awal siaran. Jadi kita tahulah perkembangan semasa dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda mengenai perkembangan di dada-dada akhbar utama ni di blok yang terakhir lah. Ya, betul. Okay. Kita nak mulakan dulu dengan berita harian ataupun harian Metro. Berita harian dulu? Okey. Ni. Mungkin nak ceritakan. Baik, muka hadapan berita harian ataupun berita harian pilihan penerbit hari ini menjurus kepada ini juga cerita yang seharusnya menjadi iktibar kepada kita semua untuk meraihkan golongan barisan hadapan ini. 39 petugas PKD naik bot laksana program vaksinasi. Anda dapat lihat betapa bertukus lupusnya mereka untuk memastikan penduduk di Kuala Krai khususnya ya dapat vaksinasi ya, antara cabaran mengharungi Sungai Kelantan 45 minit ya. Membabitkan 39 petugas pejabat kesihatan daerah ini untuk memastikan sampai vaksin itu kepada mereka yang memerlukan. Jadi banyak perkara yang kita tahu pasal perkara ini. Sebelum ini kita dengar
katanya tak ada sambutan. Rupanya bukan tak ada sambutan ataupun mereka mengelak tetapi tidak ada maklumat. Jadi pihak yang memvaksini pergi kepada mereka, ini adalah satu yang sangat wajar untuk dilakukan. Kan walaupun mereka terpaksa mengharungi sungai dalam tempoh 45 minit dengan membawa beberapa peralatan dan sebagainya, masih lagi dalam usaha untuk memberikan vaksinasi kepada mereka yang terlibat. Itu di berita harian. Di harian Metro pula, Eli, nak kongsikan ini mengenai asap malam bocor rahsia. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Kita dah banyak kali bincangkan mengenai perkara ini, pelanggaran dan sebagainya. Perinciannya di halaman ke-17, di mana di sini katanya 2 kilang telah dikompaun sebanyak RM10,000 selepas mereka didapati cuba untuk menipu dengan mengemukakan surat yang mengisytiharkan kilang memproses barangan keperluan, tetapi sebenarnya mereka ini menjalankan operasi pengeluaran barangan bukan keperluan. Dan taktik yang digunakan oleh 2 pemilik kilang di Bukit Selambau, Sungai Petani itu akhirnya berjaya dikesan oleh pihak berkuasa dalam serbuan pada Sabtu lalu. Ya. Okey, dan antara juga dikongsikan tentang aduan yang boleh dilakukan sekiranya pihak-pihak pihak industri ni ingkar SOP PKP 3.0 ini. Ada talian yang boleh dipakai untuk melaporkan ketidakpatuhan ini, iaitu 03 8000 80,000. Senang ya nak ingat. 03 8000 80,000. 03 8000 80,000. Ya, senang. Beritahu kenapa kilang ni ataupun syarikat ni menjalankan operasi walhal ia bukan syarikat ataupun yang perlu. Ia bukan essential. Jadi bolehlah memberi kerjasama ataupun anda boleh email ke 8000@mygcc.gov.my ataupun email di aduan.pematuhan.mkn.gov.my. Sebab kita paling risau sekali ialah kluster tempat kerja. Semalam pun disebutkan beberapa kluster baru. Semalam 30 kluster baru dikesan dan memberikan banyak kluster tempat kerja. Kan, yang antara perkongsian yang saya difahamkan di media sosial lah, isteri yang menjadi suri rumah ni yang betul-betul patuh, tak boleh keluar, anak tak boleh bawa keluar, tiba-tiba sebab suami bekerja, majikan tak bagi work from home, membawa pulang. Inilah yang kita katakan, kadang-kadang kita terfikir bagaimana pertambahan angka positif COVID-19 ini boleh bertambah-tambah sedangkan masih lagi ramai yang menjaga kawalan diri dan sebagainya, tetapi bagaimana penyebaran virus itu boleh berlaku dan ini antara puncanya. Jadi kepada anda yang mungkin ingin melaporkan jika melihat aktiviti-aktiviti sebegini, anda boleh laporkan di 8,000 03 8000 80,000. Dan atau email di 8000. Okay, email ni lain sikit ada kurang nombor kosong sikit. Anda boleh screenshot lah benda ni. Slide ini 8000@mygcc.gov.my ataupun anda boleh ke email aduan.pematuhan@mkn.gov.my. Itu dia antara talian telefon dan email yang boleh anda hubungi untuk anda melaporkan sebarang aktiviti, buat aduan mengenai industri yang ingkar SOP PKP 3.0 ini. Ingkar ni 3 perkara. Satu, lebih waktu, beroperasi lebih waktu, walaupun sektor tu sektor yang perlu. 2 ialah pekerja je lebih daripada 60%. Dan satu lagi yang bukan keperluan tetapi mereka menjalankan operasi. Okey, mari kita sama-sama membantu kecaknaan yang sangat-sangat penting ini. Okey, dan kita bercakap tentang surat khabar, ada lagi satu Ada lagi satu, kita ada utusan Malaysia. Ni di utusan online. Anda boleh saksikan mengenai pengalaman Malaysia dalam kewangan Islam menjadi rujukan Afrika Barat. Perinciannya sedikitlah mengenai berita ini, bila mana dengan penyertaan lebih 500 orang peserta dalam forum Dwi tahunan itu, ia dilihat sebagai salah satu medium terbaik bagi pakar kewangan Islam, penyelidik dan juga pemain industri bagi bertukar fikiran dan juga meluaskan jaringan kerjasama antara negara, khususnya negara-negara Afrika Barat dan Malaysia dalam mengukuhkan peranan kewangan Islam dalam mendempani ekonomi global. Ya, betul. Okey, jadi syabas kepada Malaysia dan semoga ini menjadi betul-betul perangsang kepada pihak luar untuk menjadikan kita sebagai contoh dan juga teladan. Okey, baik. Itu antara perkongsian di akhbar secara online ataupun secara fizikal, dan kita juga nak kongsikan juga perangkaan terkini COVID-19. Ini hari-hari kita kongsikan kepada anda, tapi perlu anda ketahui kan? Perlu ketahui. Okey, jumlah kes yang dicatatkan, kes baru ialah 6,241
dan membabitkan 6,227 kes tempatan, 14 kes import. Dan seterusnya kalau kita melihat kepada angka keseluruhan lah kes positif COVID-19 ni kan saban hari pastinya meningkat lebih setengah juta di mana 616,815 kes telah pun dilaporkan sejak pandemik melanda Malaysia. Kes sembuh 5,133 tapi kalau kita lihat keseluruhan kes sembuh dan kes keseluruhan kes keseluruhan masih lagi tinggi. Betul. Kita tunggu kes sembuh keseluruhan lebih tinggi daripada kes itu yang kita mahukan. Itu yang kita mahukan. Okey. Dan seterusnya kalau tadi kita boleh melihat kan taburan kes-kes positif di mana negeri yang paling tinggi. Di sini ini pula mengenai ringkasan kes kematian baru. Lelaki melebihi wanita 51%. Perempuan ataupun wanita 36% dan usia lihat mengikut umur ni majoritinya ialah golongan warga emas dan berisiko tinggi lah. Betul, di mana 60 tahun ke atas dan bawah 30 tahun daripada umur 30 hingga 59 tahun dan sebagainya kan. Kalau kita melihat itu antara mengikut negeri lah berapa kes kematian yang dicatatkan. Kalau kita lihat Johor antara yang tertinggi sebanyak 12. Ya. Okey. Marcella, kalau kita ikutkan kan sebelum ni kita tak cerita tentang perangkaan sebegini terperinci kan setiap hari daripada 2020 kan. Kalau sebelum ni laporan harian ni lebih menjurus kepada ramalan cuaca. Betul. Kan? Tapi bayangkan dah dekat 2 tahun. Satu perubahan kan kalau sebelum ni pagi-pagi mungkin kita akan kongsikan ramalan cuaca. Hari ini hujan, anda perlu berhati-hati dan sebagainya. Tetapi kini segalanya sudah bertukar. Di mana kita memperincikan kepada anda, memberitahu kepada anda, war-warkan kepada anda mengenai situasi-situasi semasa kes-kes positif COVID-19. Bukan apa sebenarnya. Untuk anda sendiri ambil cakna mengenai perkara ini. Untuk anda sendiri tahu bagaimana tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia terutamanya untuk kita sama-sama membantu negara dalam melandaikan lengkup pandemik COVID-19 ni. Okey, dan kita sebenarnya tak suka untuk bercerita tentang compound dan sebagainya. Betul. Kita tak suka sebab seolah-olah macam itu yang kita kejar. Tak, yang kita kejar ialah keupayaan kita untuk mengawal diri kita daripada terus membawa dan menyebarkan pandemik virus COVID-19 ini. Okey, dan antara lain yang dikongsikan berkaitan dengan situasi sekarang ini ialah memahamkan rakyat Malaysia betapa sukarnya mendepani pesakit-pesakit COVID terutama yang berada dalam keadaan kritikal. Betul. Kan? Dan dikongsikan baru-baru ini pada 2 Jun di laman Kementerian Kesihatan Malaysia tentang seorang pesakit COVID yang ditidurkan dan dibantu oleh mesin pernafasan. Dan prosedur sebelum ditidurkan dikatakan pihak petugas akan meminta pesakit mengucap 2 kalimah syahadah dan bercakap buat kali terakhir bersama keluarga menerusi video call sahaja. Dan kalau kita lihat kan video call kali terakhir itu mungkin itu salam terakhir daripada pesakit kepada keluarga mereka. Dan kalau kita melihat situasi sebegini agak sedih lah kerana bayangkan jika ahli keluarga terdekat kita terpaksa pergi disebabkan pandemik COVID-19 ini. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak mampu untuk berada di sisi mereka. Betul. Dan paling merugikan lagi ialah apabila kita yang bertanggungjawab untuk membawa virus itu kepada mereka, kepada orang yang tersayang. Betul. Itu yang paling menakutkan sekali. Okey, kita nak fahami lebih lanjut tentang situasi menstabilkan pesakit COVID-19 dengan cara sebegini. Dan untuk itu kita nak bersama dengan Dr. Zezi Lina Osman. Beliau ialah pakar perubatan bius Hospital Sungai Buloh yang pastinya menjalankan tugas tanpa memikirkan tanpa rehat, tanpa cuti dan sebagainya. Ya, bertukus lumus ini di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Zezi, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Suara tu masih bertenaga. Adakah hari ini macam dapat off day ke ataupun masih lagi bertugas? Saya off daripada hari Sabtu lagi. Oh, Alhamdulillah. Dapatlah berehat sekejap ya. Okey. Baik, kita nak bercakap tentang perkongsian di laman Facebook Kementerian Kesihatan ini tentang pesakit COVID yang terpaksa ditidurkan ini. Mungkin ada dalam kalangan kita yang kurang faham apa maksud ditidurkan ini. Doktor boleh beri penjelasan lebih lanjut, silakan. Okey, sebelum saya mula terangkan apa yang pihak ICU buat, sekiranya pesakit sudah tenat di ward dan tidak mampu untuk bergantung kepada topeng oksigen yang biasa. Okey. Selalunya di ward mereka akan dipantau oleh medical team lah. So mereka akan diberi oksigen yang tinggi bergantung kepada kadar keperluan pesakit. So sekiranya topeng oksigen biasa yang ward
beri kepada pesakit tidak mencukupi untuk memberi pesakit keselesaan untuk bernafas. Mereka akan dirujuk kepada pihak ICU untuk memberi rawatan atau memberi oksigen yang lebih tinggi. Sebab di ICU kita ada berbagai cara untuk memastikan pesakit boleh bernafas dengan baik selain daripada menggunakan topeng oksigen yang biasa di ward. Okey. So bila keadaan pesakit tenat di ward, pihak medical team akan rujuk kepada ICU dan kita akan pantau pesakit dan kita akan assess semula setakat mana pasien itu tenat lah. Okay. So sekiranya mereka didapati sudah tercungap-cungap, bernafas semakin laju, mereka mula berasa resah, gelisah. So itu ialah tanda-tanda mereka sangat tidak cukup oksigen di dalam badan. Okey. So jadi kita kena bantuan oksigen dengan segera. Okey. So salah satu proses yang kita offer dalam ICU ialah proses intubasi. Okey. Okey, baik doktor. Bagi pesakit yang akan ditidurkan ini, doktor, pastinya ramai yang ingin tahu bagaimana prosedur yang dilakukan dan apa antara perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika prosedur ini dijalankan, doktor. Okey. Sebelum kita menjalankan proses intubasi, kita akan pastikan pesakit mempunyai jarum yang sesuai untuk ubat dimasukkan. Kita akan pastikan tahap hidrasi pasien berada dalam tahap optimum lah. Okey, Encik Ellie dan Encik Masila cuba bayangkan. Jadi proses intubasi ni adalah proses yang sama yang pesakit lalui jika mereka pergi ke Dewan Bedah untuk menjalani sesuatu pembedahan di bawah pembiusan umum. Baik. So, proses yang kita lakukan adalah sama. So, jadi tak ada, itu ialah ubat yang kita beri dan bantuan tube yang kita masuk, itu adalah mengikut prosedur biasa yang kita jalankan setiap hari. Maknanya dalam setiap kali pembedahan, inilah prosedurnya sebelum pembedahan dilakukan. Jadi untuk kes pesakit COVID yang sebegini keadaannya, itulah dia prosedur yang dilakukan. Okey. Doktor, saya perlu tanya soalan ini. Apabila ia dikongsikan oleh pihak petugas kesihatan sendiri dan dimuat naik di laman Facebook Kementerian Kesihatan sendiri, maknanya ini suatu yang perlu diberitahu. Apatah lagi perlu disebutkan pesakit sebelum dilaksanakan prosedur ini diminta untuk mengucap 2 kalimah syahadah kemudian berhubung dengan keluarga. Kenapa perlu dibuat sedemikian? Macam tadi Encik Ali ada mention kan, sebab kita tak tahu takdir pesakit masing-masing, hidup, mati, ajal, maut semua di tangan Allah. So kita tak pasti sama ada dengan bantuan pernafasan yang kita beri, pesakit akan mula menunjukkan tanda positif dan akan pulih, ataupun sebaliknya. So, jadi kita beri peluang kepada pesakit yang masih ada daya untuk bercakap, untuk bercakap apa-apa saja, apa-apa pesanan terakhir atau apa-apa wasiat yang ingin ditinggalkan kepada semua ahli keluarga. Baik. Dan saya melalui pengalaman tu beberapa kali dan saya memang sedih lah. Sebab masa tu memang kita tak tahu orang yang tersayang tu yang kita nampak di handphone tu ialah orang terakhir mereka akan tengok. Baik. So, jadi kita beri peluang lah kalau pesakit masih lagi stabil dan boleh mengeluarkan kata-kata. Sebab ada di kalangan pesakit yang memang tak boleh bercakap dah. So dah bernafas sangat laju dan mereka dah tercungap-cungap dah. So jadi di mana kesempatan yang ada, kita beri. Okey, doktor, maaf saya nak tanya soalan ni. Kalau doktor sebutkan tadi doktor telah menjalankan prosedur ini berulang kali. Kalau boleh dikongsikan berapa peratusan bilangan pesakit yang doktor kendalikan untuk proses ini atau prosedur ini
yang kembali dapat dipulihkan? Adakah peratusannya tinggi ataupun tidak? Ada banyak faktor yang mempengaruhi patient survival dekat ICU. So rata-rata dekat ICU Sungai Buloh, kadar mortality kita ialah di bawah 20%. So yang terbaru bulan Mac punya statistik, so kita ada 14% mortality. Dan kita ada sebanyak 295 admission sahaja untuk keseluruhan bulan Mei. So itu adalah tertinggi di Malaysia dan sebab Sungai Buloh ialah hospital yang merawat paling ramai pesakit COVID. Okey. Baik. Kalau tadi Elly dah tanyakan mengenai peratusan kebarangkalian untuk mereka ini sembuh semula dan sebagainya. Tapi doktor, untuk meningkatkan kesedaranlah kepada orang ramai bahawa bahayanya COVID-19 ini, perlunya untuk kita sentiasa menjaga diri. Mungkin doktor boleh ceritakan apabila seseorang itu telah stabil semula selepas ditidurkan, adakah kemungkinan untuk berlaku sebarang komplikasi selepas itu, doktor? Adakah mereka akan kritikal semula dan sebagainya? Ya. So, bila mereka berada di ICU, kita akan pantau tahap kesihatan mereka dari sehari ke sehari lah. Bergantung kepada kestabilan patient seorang pesakit itu, kadang-kadang kita memang pantau bergantung kepada keseriusan pesakit itulah. Okey. So, jika kita jika kita dapat tengok pesakit menunjukkan kesan positif kepada segala treatment yang kita bagi, kita akan kurangkan sokongan bantuan pernafasan tu daripada mesin, dan pesakit boleh ambil pernafasan sendiri dengan sedikit bantuan pernafasan. So sekiranya pesakit dilanda ataupun complicated dengan infection yang lain, which is very possible sebab bila pesakit berada bertube ada dalam saluran pernafasan pesakit, macam-macam komplikasi boleh berlaku lah. Antaranya kuman lain yang boleh hinggap dalam paru-paru dan menjangkiti yang menerutkan lagi paru-paru, tambahan dengan COVID yang sedia ada kat pesakit tu. Okey, baik. So, jadinya ada situasi yang kita dah extubate patient tu. Extubate maksudnya kita keluarkan tube tu balik dan dia nampak sangat positif in terms of recovery. Tetapi bila kuman lain yang masuk, kita terpaksa masukkan tube tu balik. Ya, maknanya masih lagi ada risiko tertentu yang harus dikendalikan, dia ambil kira juga. Dr. Zazie, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini dan kita hargai sangat apa yang anda lakukan semua. Sama-sama. Ya, terima kasih kembali. Bila kembali bertugas? Esok. Macam biasa. Baik. Okay, selamat meneruskan tugas dengan cekal ya, dan kirim salam kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia, Dr. Zeti Lina Osman merupakan pakar perubatan bius Hospital Sungai Buloh. Kan Elly, kalau kita melihat penerangan yang diberikan oleh doktor, kita sedar bahawa betapa bahayanya COVID-19 ni sebenarnya. Dan penting kan dalam waktu-waktu sebegini, apabila kita dah banyak kali war-warkan kepada anda semua mengenai betapa orang kata bahayanya virus ini, apa lagi yang perlu kita lakukan selain daripada melakukan kawalan kendiri. Ada sesuatu yang di luar daripada bayangan kita lah bila kita menerima panggilan daripada pihak hospital yang mengatakan orang tersayang ini akan dijalankan prosedur intubasi ini ataupun ditidurkan. Jadi apa pesanan ataupun komunikasi terakhir? Jadi kalau boleh kita tidak mahu mengalami pengalaman itu, melalui pengalaman itu. Jadi di peringkat awal, di peringkat pencegahan ni, apa yang kita boleh lakukan untuk mencegah, kita cegahlah supaya kita bukan antara yang berkomunikasi secara panggilan video saja dengan pesakit yang akan ditidurkan ini. Betul, mencegah lebih baik daripada mengubati kata orang tu kan. Dan kita tak nak situasi sebegitu terjadi kepada diri kita, orang-orang terdekat dengan kita dan sebagainya. Sebab kalau boleh kita tak nak perkara itu terjadi kepada sesiapa pun. Kita sampai penghujungnya dan pukul apa ni? Kejap ya? 9.25 dah. Terima kasih atas perhatian anda. Esok kita akan kembali dengan cerita tentang perkongsian suami kepada arwah Aisyah ni, jururawat yang meninggal dunia bersama bayinya akibat COVID-19 juga. Itu dia antara yang akan dipaparkan kepada anda esok. Kita bagi sedikitlah
paparan kepada anda semua. Pastikan anda esok bersama kami jam 8 pagi untuk mengetahui secara perinci selain daripada perkongsian suami kepada arwah Aisyah ini, apa lagi topik-topik menarik yang akan kita bawakan kepada anda nanti esok. Nantikan esok ya. Jumpa lagi. Shalom selalu. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Bye. Relaku menunggu 1000 tahun lama lagi. Tapi benarkah hidup aku kan selama ini? Biar berputar utara selatan, ku tak berputus harapan, sedia setia. Relaku mengejarmu 1000 batu jauh lagi. Tapi benarkah kaki ku kan tahan sepanjang jalan ini? Biar membisu burung bersiulan, tenanglah gelombang lautan, ku masih